Hati orang yang penuh dengan dengki, hati orang yang penuh dengan berprasangka buruk kepada agama. Bila masjid nak buat satu-satu benda, masjid dia launching ataupun masjid ni dia buat pengumuman, kita nak, siapa nak bagi dana apa-apa semua ni, ada saja hati-hati hak tak elok ni duk kata apa, tu nak pedih duit kita. Bila nak buat program yang melibatkan agama, akan ada golongan-golongan yang qulubuhum qulubul a'ajim, hati mereka ni hati yang tak mau kepada benda-benda agama, hati yang dengki, hati yang fasik dan berprasangka buruk. Dan Nabi kata wa alsinatuhum alsinatul Arab, dan mulut-mulut mereka, lidah-lidah mereka seperti mana lidah-lidah orang Arab yang lancang dan lantang untuk nak menentang agama dan juga para ulama. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahal ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudrikni zamanun aw la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya minal halim qulubuhum qulubul a'ajim wa alsinatuhum alsinatul Arab, atau kama qal. Hadis dhaif, rawahu Ahmad. Seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia kata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata la yudrikni zamanun, Nabi kata aku minta supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menemukan aku dengan satu zaman, aw la tudriku zamanan, ataupun aku minta juga kepada Allah mudah-mudahan hampa semua ditujukan kepada para sahabat Nabi, hampa semua la tudriku zamanan, hampa semua tak jumpa zaman tu. Hadis ni nak abang apa tuan-tuan? Nak kata Nabi SAW, Tuhan bagi kepada dia gambaran macam mana satu zaman yang akan datang. Tuhan tunjuk kepada Nabi, sehingga kan Nabi SAW dia berasa bimbang, takut-takut Allah Ta'ala mempertemukan benda tu pada zaman dia. Dan Nabi pun dia minta bukan hanya kepada diri dia, dia minta simpang ni jangan bagi jumpa zaman tu bukan hanya pada diri dia, tetapi juga kepada para sahabat dia. Zaman tu zaman yang macam mana? Nabi kata la yuttaba'u fihi al-alim, zaman di mana orang sudah tidak mengikut orang-orang alim. Satu zaman orang alim ni, kata-kata mereka ni sudah tidak dipakai oleh orang. Satu zaman di mana para ulama ni sudah diketepikan oleh orang. Orang dah tak peduli dah, sama ada dalam satu kampung tu ada orang alim ke, tak ada orang alim ke, janji kami hidup macam biasa. Dia tak ada jadi satu kebimbangan. Macam kita hari ni kita bimbang ni,
Satu masjid, contoh ada masjid Kampung Binjai ni, kalau meninggal pergi habis Tok Imam dengan Tok Bilal, Tok Siak, Tok apa semua ni meninggal ni, kita main satu kebimbangan di mana siapa nak ganti mereka ni. Kita duk fikir pelapis ni dah tak ada, jadi lagu mana ni, hak duk ada lah, tambah mereka duk ada pun, cakap mereka orang duk dengar lagi pun, ada juga orang pergi tolak cakap mereka, orang tak orang dengar. Zaman lah ni duk fikir lagi. Tapi ada juga tempat-tempat yang mereka langsung tak fikir. Tak ada Tok Imam ke, ada pelapis Tok Imam ke, tak ada pelapis Tok Bilal ke, punya pasal ya, dia kata. Kita tunggu sudah lah apa nak jadi kat kita. Yang tu satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, kata-kata ulama ada, tapi cakap ulama ni sudah tidak dipegang oleh orang. Orang lebih memegang kata-kata orang yang lain. Orang lebih tengok kata-kata cerdik pandai yang lain. Orang meninggalkan dan mengenepikan kata-kata ataupun nasihat daripada para ulama. Dia tak peduli. Bukti dia apa tuan-tuan sekalian? Dengan majlis ilmu yang ada penuh di Pulau Pinang ni, tak ramai orang yang berasa nak pergi dengar. Dia berasa pergi duduk tempat lain lagi manfaat daripada kami duduk dalam majlis ilmu ni. Buat apa nak dengar cakap-cakap orang-orang alim ni? Pergi tempat lain lagi bagus. Maknanya ulama makin lama makin tidak dipedulikan. Lalu kata Nabi SAW, bila keadaan dia jadi macam tu, wala yustahya minal halim, dia akan mai satu sifat dalam masyarakat, orang dah mula tak ada rasa segan, tak ada rasa malu kepada orang-orang yang bagus. Orang-orang tua-tua bagus-bagus ni, orang muda dia bukan peduli dah lah ni, dia akan mai macam tu. Dia punca dia daripada mana? Punca ketika mana ulama ni sudah tidak menjadi orang yang terpandang dalam masyarakat. Punca datang mana? Apabila kata-kata ulama, apabila ada golongan yang duk lawan ulama ni makin lama makin ramai dalam masyarakat, menyebabkan orang dah mula hilang rasa segan, rasa malu kepada orang-orang yang bagus-bagus. Orang yang beradab, orang yang ada nama, dengan nama bagus dia dalam masyarakat, orang tak peduli sangat, orang tak peduli, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi kata dalam waktu tu yang ramai orang itu adalah qulubuhum qulubul a'ajim. Hati manusia di saat itu adalah hati seperti mana orang-orang ajam. Orang ajam ni orang yang bukan orang Arab. Pasal apa Nabi bahasakan macam tu? Ulama hadis kata apa? Hati mereka ni hati orang-orang yang penuh dengan kefasikan, hati orang yang penuh dengan dengki, hati orang yang penuh dengan berprasangka buruk kepada agama. Bila masjid nak buat satu-satu benda, masjid dia launching ataupun masjid ni dia buat pengumuman, kita nak, siapa nak bagi dana apa semua ni, ada saja hati-hati hak tak elok ni duk kata apa, tu nak pedah duit kita. Bila nak buat program yang melibatkan agama, akan ada golongan-golongan yang qulubuhum qulubul a'ajim, hati mereka ni hati yang tak mau kepada benda-benda agama, hati yang dengki, hati yang fasik dan berprasangka buruk. Dan Nabi kata wa alsinatuhum alsinatul Arab, dan mulut-mulut mereka, lidah-lidah mereka seperti mana lidah-lidah orang Arab yang lancang dan lantang untuk nak menentang agama dan juga para ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini keadaan dia yang Nabi dia minta kepada Allah Ta'ala supaya Nabi tidak dihidupkan pada zaman tu. Dan Nabi minta juga kepada Allah Ta'ala supaya sahabat-sahabat Nabi juga tak hidup pada zaman tu. Satu zaman di mana ulama ni orang dah tak tengok. Satu zaman di mana benda-benda agama ni orang nampak leceh. Allah tu duduk sembang lah ke agama ni, sembang ke lain lah. Dia jadi macam tu. Satu zaman bila orang tengok ni, orang pakai serban, orang pakai jubah, orang duk mai ke masjid, orang pandang sebelah mata. Zaman tu mula berlaku di zaman kita.
Kita sembang dengan adik-beradik kita, orang tanya hang kerja apa? Kata saya ni kerja jadi ustaz. Allah, ustaz no. Jadi aku tu. Dia bunyi ustaz no tu ada belakang tu. Kalau dia cerita dia ni profession yang lain hak hebat-hebat, dia jadi terpandang. Tapi benda-benda agama ni orang tak pernah nak tengok. Kata duk buat kerja apa? Duk mengaji, duk mengaji Quran di rumah. Oh. Habis dekat tu ya. Dia tak ada nak kata baguslah hang pasal apa, pasal orang hak mengaji Quran ni dah mula tak ramai. Orang hak mengaji dekat hang ni nanti anak murid hang tu akan sebak Al-Quran kan, sebakkan kalam Allah. Dia jadi seronok macam tu, tak ada dah. Kegirangan yang macam tu tak ada dah. Kegembiraan yang macam tu tak ada dah. Yang duk nampak ni bila benda-benda agama orang nampak Allah. Kalau beli tu duk sembang macam tu. Kesimpulan daripada hadis ni tuan-tuan, yang pertama sekali, orang-orang alim ataupun orang-orang saleh pada zaman itu, Nabi kata makin lama makin berkurang. Satu, hak alim-alim ni dah mula tak ada dah. Yang menyebabkan kejahilan makin lama makin berleluasa. Apabila majlis ilmu, apabila orang-orang yang ada ilmu sudah ditenggelamkan dengan kejahilan, maka akan mai ataupun akan datanglah kelompok-kelompok yang akan bercakap tanpa dasar agama. Akan mai kelompok-kelompok yang akan bercakap, dia tak tengok dah agama kata apa. Yang penting kami nak buat benda yang sepatutnya kami buat, kami buat. Walaupun agama kata tak boleh, kami tetap akan lawan. Tuan-tuan ingat tak 2 tahun yang sudah ataupun tahun sudah kalau tak silap saya, ketika mana satu penyanyi K-pop daripada Korea dia bunuh diri. Bila dia bunuh diri, orang kita di Malaysia ni pakat tangisi pemergian dia hak bunuh diri ni. Dia berpakat pi dekat tepi laut, dia berbubuh lilin atas apa tau, pakat duk baca benda-benda sedih, pakat duk baca seumpama baca talqin tu. Ni hak meninggal, hak bunuh diri ni penyanyi K-pop Korea punya penyanyi. Tiba-tiba sahibu samahah, waktu tu Datuk Mufti kerajaan negeri wilayah persekutuan, aduk jadi menteri lah ni. Dia bawa keluar satu fatwa, dia kata benda ni benda haram dan membawa kepada syirik. Orang capture benda tu, orang snap benda tu, bawa masuk dalam Twitter, bawa masuk dalam Facebook, bawa masuk dalam WhatsApp. Tuan-tuan tengok macam mana anak-anak muda kita ni berapi-rapi hantam Datuk Mufti yang bawa keluar kenyataan itu berdasarkan kepada agama. Dia petibai dia, kau-kau punya tibai, tuan-tuan sekalian. Yang hadut tibai ni siapa? Budak-budak yang kata agama Islam, anak-anak kita ni. Tuan-tuan nampak tak? Benda tu berlaku depan mata kita melalui hadis Nabi SAW yang Nabi dah abang dah. Nabi kata bila ulama orang dah tak peduli dah, bila kata-kata ulama orang dah tak terima dah, maka kejahilanlah yang akan mendominasi di saat itu. Bila kejahilan mendominasi, depa akan hantam, depa akan herdik, dan juga depa akan buat macam mana sekalipun untuk menunjukkan kejahilan depa, walaupun apa yang diucapkan oleh para ulama itu adalah main daripada agama. Depa tak pandang agama dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang seterusnya, apabila kejahilan sudah bermaharajalela dalam masyarakat kita, maka akan timbullah bermacam-macam penyakit dan barah dalam masyarakat. Kita menikah belungguk-lungguk tuan-tuan sekalian, pergi duduk sekali dapat anak 3-4 orang. Ni barah ni. Jahil dengan Al-Quran, barah dalam masyarakat. Tak semayang, berlungguk-lungguk dalam masyarakat, itu merupakan barah dan penyakit dalam masyarakat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ilmu tak ada, para ulama tak ada, pada hak ada pun hang bertolak. Kesimpulan yang ketiga, ulama sudah tidak berfungsi, malah ulama pula dianggap menjadi racun dalam masyarakat, seolah-olah mengganggu sesuatu masyarakat dan menyebabkan ulama itu ditolak oleh masyarakat itu.
Dia jadi racun, tuan-tuan sekalian. Kita dulu, tuan-tuan ingat tak dulu, tak zaman orang tua-tua lah, nak buat apa pun mereka pergi cari ulama. Hatta nak menikah sekalipun pergi tanya tok guru kami nak menikah ni, agak-agak tarikh mana hak sesuai ni. Tok guru ni serupa dengan bomo. Tok guru kata buat bila hari apa pun, jangan hari Jumaat sudah lah, pasal Jumaat ni duk kalut dengan sembahyang Jumaat. Elok tuan-tuan, bukan ada apa pun. Kalau tuan-tuan perasan, kita ada ayam sekok tu kita boleh sembelih sendiri, tapi dak nak pergi cari tok imam juga, suruh tok imam tolong sembelih. Tok imam kata sekok jaga, bawa 2 ekor, boleh kata imam tu sekok. Lah ni tuan-tuan, dia bukan kira. Lah ni dia tengok ayam, dia kira sembelih sendiri. Dia pun tak tahu ke mana, kira sembelih sudah. Putih tak putih tu lain kira. Maknanya apa? Dengan ulama dia orang tak ubah peduli lah. Budak-budak baru dilahirkan, mereka bawa pergi kat ulama, pergi cari ulama untuk nak tahnik, untuk nak belah mulut. Paling-paling tak ada pergi cari kat tok imam. Lah orang tak kisah dah. Dia kata tak belah mulut pun boleh bercakap berapa tu Tuan-tuan nampak benda-benda macam ni. Apabila ulama dah mula ditolak dalam masyarakat, maka akan jadi barah dalam masyarakat, akan jadi penyakit yang lebih banyak. Simpulan yang seterusnya, tuan-tuan sekalian, akhir zaman akan ada golongan yang tidak segan untuk melakukan kemaksiatan, dan golongan yang pandai bercakap di atas kemaksiatan yang mereka buat. Ada saja alasan hak mereka buat tu. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, wala yustahya minal halim. Sudah tidak ada malu lagi kepada orang-orang yang disegani dalam masyarakat kita. Dan kesimpulan yang seterusnya, ramai di antara punca pasal apa ulama ni tuan-tuan, orang-orang agama ni, orang tak apa nak percaya. Di antara punca dia apa? Ada orang yang cuba mengambil kesempatan di atas title ulama tu. Dia bukan orang alim pun, dia bukan ustaz pun, tapi saja pibuh kepiah putih, lepas tu orang panggil dia ustaz. Hak ni duk jadi barah dalam masyarakat ni. Oleh kerana dia ada suntikan macam tu dalam masyarakat, menyebabkan masyarakat ni tak percaya kepada agama. Pasal apa? Pasal ada orang-orang yang bertopengkan agama, memperdayakan manusia demi kesempatan untuk yang mereka nak ambil di atas diri mereka. Benda ni disebutkan oleh hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zamani rijalun yakhtiluna ad-dunya bidin yalbisuna lin-nasi julud ad-dha'ni minal lin alsinatuhum ahla minas sukkar wa qulubuhum qulubudh dhi'ab yaqulu Allah azza wa jalla abi taghtarun am alayya tajtari'un fabi halaftum la ab'athanna ala ulaika minhum fitnah tad'ul halima minhum hayran atau kama qal. Hadis dhaif, rawahu Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abi Hurairah, takhruju fi akhir zaman. Akhir zaman Nabi kata akan keluar satu golongan, yakhtiluna dunya bidin, satu golongan yang cari makan dengan agama. Tuan-tuan nampak? Akhir zaman akan mai satu golongan yang cari makan dengan agama. Depa guna agama ni demi kesempatan kehidupan depa, demi peluang dalam kehidupan depa. Yalbisuna linnasi juludad-dha'ni minal lin. Nabi kata mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada pakaian-pakaian orang-orang yang zuhud. Orang tunjuk, dia tunjuk pakaian agama tu, dan pakai kepiah, pakai serban, pakai jubah, rupanya pemurah orang. Hak ni banyak Nabi kita ni. Dia penjual agama, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bisa dengar tak? Vele doa. Pernah dengar vele doa kan?
Dia kata siapa nak doa yang nak dimustajabkan oleh Allah, doa dekat multazam, tuan-tuan bayar 1000. Lepas tu kalau doa dekat maqam Ibrahim, tuan-tuan bayar 500. Tapi kalau nak berdoa dekat-dekat dengan dalam komplek Masjidil Haram tu juga, bayar 200 sudah. Nampak tak sekalian? Orang duk guna agama macam tu. Lepas tu orang guna agama pula duk jual benda hak belik-belik ni, duk jual ayak apa semua ni. Tuan-tuan, ayak ni 68 tok guru punya duk jampi dah. Siapa minum ayak ni, dia main macam tu. Tuan-tuan nak benda kata, tak apa setuju dengan saya tentang ni. Banyak benda tu berlaku. Siapa minum ayak ni dia cerah biji mata, kita boleh kata. Siapa pakai spek tak ada masalah. Kita pun bila dengar macam tu ni, percaya, beli minum cerah sungguh sampai pagi esok tak boleh lena. Rupanya pibuh yang ketum bak tau dalam tu. Kita nampak hak jenis duk jual benda-benda macam ni. Saya ada seorang sahabat imam di Kuala Lumpur. Dia duk mengadu, dia cerita aku tu. Dia kata ada satu ustaz di sana yang agak terkenal. Apa saja tuan-tuan sekalian yang dia bercakap, yang dia jual kepada orang ni, orang pakai beli berebut. Hatta sampai jual belacan sekalipun murung juga. Dia kata tuan-tuan, belacan ni dibuat di petani, dia kata. Dan petani ni bukannya tempat biasa ni, tempat hak depa buat tu belakang pondok. Apa kena mengena pondok dengan belacan? Orang dengar belakang pondok, oh belacan itu iman ada kot. Akak beli, habis pakai beli tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Cukup mudah agama kita pada hari ini dapat dijual. Allahu Akbar. Dan Nabi kata alsinatuhum ahla minas sukar. Tuan-tuan kena ingat, bukan Ustaz Luqman kata, ni hadis Nabi kata ni. Tak kata Ustaz Luqman pandai urai dah. Nabi kata kelompok ni depa akan keluar di akhir zaman. Depa ni duk cari makan dengan agama, duk pi jual agama untuk nak cari makan. Dan depa memakai pakaian-pakaian agama. Orang duk tengok, nampak macam tok guru besar ni. Dia masuk dalam kereta, dia rongkai serban, dia balik dalam bonet gitu lah. Dia kata selesai dah satu masjid. Esok pergi masjid lain pula. Kan hari tu ada mai. Dia kira nak cerita ke? Nak cerita ni dalam mukadimah awal. Dia kata mufti mana atau kan? Mufti apa abang? Mufti apa mai tak? Mai nak minta duit nak buat madrasah. Dia mai mufti tuan-tuan sekalian, boleh duk turun mai ke masjid kita duk minta sedekah. Mufti luar, mufti mana tu? Balik pulau berapa banyak mufti tu. Pipi di Kedah depa tangkap bukan mufti pelarian Bangladesh mana tu. Ya, dia duduk sembang dengan cakap Arab pasal kita pun cakap Arab, kita bukan tahu pun sikit-sikit dia duduk bubuh Arab, kita kata weh mufti sungguh ni cakap Melayu tak boleh Arab ya. Mufti yang tu tuan-tuan, banyak mana orang duk bagi duit bagi kat dia anak habis macam tu. Nampak duk jual agama. Dan Nabi kata alsinatuhum ahla minas sukar, cakap depa ni manis lebih daripada gula lagi. Depa duk boleh hurai ayak ni tuan-tuan sekalian. Kita dengar serupa dengan ayak Zam-Zam, ayak mineral jadi ayak Zam-Zam. Kita duk dengar cara huraian depa tu. Pakai beli penuh bonet tuan-tuan sekalian. Wa qulubuhum qulubudh dhi'ab, dan hati-hati mereka ini seperti hati serigala. Nabi kata depa ni nampak ada kesempatan, depa mesti akan ambil peluang tu, depa takkan lepaskan peluang tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi kata Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudusi, Tuhan kata abi taghtarun am alayya tajtari'un. Tuhan kata kepada golongan ni, Tuhan kata apakah kamu sudah tertipu dengan kelembutan aku? Tuhan kata Tuhan kata orang yang suka duk ambil kesempatan dengan agama ni, hampa duk ingat aku ni duk lembut-lembut duk bagi rahmat ke hampa, aku tak ada marah ke? Tuhan kata macam tu. Sampai Tuhan buat keluar kalam macam tu dekat mereka. Tuhan kata aku duk bagi rahmat dekat hampa, aku duk bagi kelembutan aku dekat hampa, aku duk senyap, aku tak buat apa dekat hampa, hampa duk ingat aku tak ada marah ke? Tuhan kata am alayya tajtari'un, hampa berani duk buat bohong ke atas agama aku, hampa duk pembohong aku ni kepada orang. Tuhan sendiri berkata macam tu kepada mereka. Kemudian kata Nabi SAW, oleh kerana banyak sangat golongan yang suka duk guna agama dengan kesempatan mereka ni,
Nabi kata Allah Ta'ala bersumpah, fabi halaftu, Tuhan kata aku bersumpah, la ab'athanna ala ulaika minhum fitnah, aku akan bagi kepada hampa, Nabi kata, iaitulah satu fitnah, tada'ul halim minhum hairan, sehingga orang-orang yang cerdik pandai pun dia bengong dan juga pening dengan fitnah yang Tuhan buat turun mai. Apa dia fitnah dia tuan-tuan sekalian? Ni coronavirus Tuhan buat mai ni, pakai pening pi habis cerdik pandai ni, tahu ni cakap lah. Dulu duk pandai cakap kena jaga ni, kena jaga ni, takat tu ya boleh cakap ni. Apakah vaksin dulu duk abang tak apa, vaksin dia ada, jangan bimbang lah, setiap ubat lah ni pakai senyap habis. Tak fikir tu dah. MH370 dulu ni banyak sangat dia main teori ni, pitang ni, nanti kita cari berjumpa sampai kelar tak berjumpa. Hak bercakap pandai tu pun duduk di rumah makan cok kodok ya. Tuan-tuan nampak tak? Bila Tuhan buat main satu fitnah, hang jangan duk cakap pandai lah. Bila Tuhan buat main satu ujian, Tuhan buat main satu bala, hak bercakap pandai pun dia tak arti nak bercakap waktu tu. Wal'ayazu billahi min zalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah akhir zaman yang kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada golongan-golongan ini, ataupun kita terjadi dalam golongan ni, kita minta lindung. Takut kita pergi guna benda ni, ataupun ada orang lain yang menggunakan agama sebagai kepentingan kehidupan mereka. Dan kesimpulan yang lain juga daripada hadis yang kita baca ni, nak apa tuan-tuan? Hari ni yang menyebabkan Islam itu nampak buruk dan hilang kepercayaan orang kepada Islam, kerana ada golongan-golongan yang menggunakan Islam demi kepentingan dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, dan mudah-mudahan muqaddimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buka kitab Muhimmah fi ilmin hadis. Kita buka dalam muka surat 13. Muka surat 13. Tuan-tuan tengok dalam tengah-tengah tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok tuan-tuan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatlah taat olehmu akan suamimu pula. Tuan-tuan kan kita berhenti hari tu. Ingat tak? Baik, tuan-tuan renjak belakang sikit dalam 3 baris ke atas. 3 baris ke atas. Daripada tu tuan-tuan kira 1, 2, 3 baris ke atas. Dia kata di situ, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jumpa tak tu? 3 baris ke atas, tuan-tuan tengok kata Imam Al-Ghazali. Sebab yang kita berhenti hari tu, kita berhenti tengah-tengah dah, dia dah masuk intro dah. Kan kita cerita pada kuliah kita yang lalu mengenai satu orang perempuan. Yang perempuan tu, suami dia nak keluar pergi musafir, dan suami dia habaq kepada dia, aku nak keluar, hang jangan keluar mana-mana daripada rumah ni kan. Jadi benda ni dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengenai sebuah hadis yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni tuan-tuan sekalian, di dalam kitab Imam Ghazali itu, dia kata hadis ni hadis yang dhaif. Tak apa, kita boleh baca untuk ambil fadail. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ni saya cerita balik kronologi dia. Dia kata apa? Adalah satu orang laki-laki keluar ia kepada musafir. Satu orang laki-laki, satu orang suami dia nak keluar pergi musafir, dan berjanji ia dengan isterinya. Dia pesan dekat bini dia, dia kata bahawa jangan hang turun daripada rumah hang. Dia kata, ni rumah kita ni hang jangan turun. Tempat yang di atas kepada tempat yang di bawah. Rumah dia tu ada 2 tingkat kan. Dia habaq kat bini dia, dia kata aku nak keluar, dia kata aku nak pergi musafir, mungkin 3-4 hari punya aku nak pergi, jadi hang duduk atas, hang jangan turun bawah langsung, dia kata. Dan adalah bapa perempuan itu pada tempat yang di bawah itu. Rumah tu 2 tingkat. Satu tingkat ni mereka duduk laki bini, lepas tu bawah tu pula pak perempuan tu duduk. Dia habaq dekat bini dia, dia kata hang jangan turun bawah.
Maknanya apa? Tak boleh keluar pergi mana. Nak turun pergi rumah ke bilik pak tu pun tak boleh. Hang duduk di atas tu senyap-senyap. Aku nak keluar pergi musafir ni. Maka tiba-tiba sakit ia, yang ni bapaknya tu sakit. Tuan-tuan tulis bawah tu. Ia tu makna dia bapak tu jatuh sakit. Maka menyuruh oleh perempuan itu seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin pada turun kepada mendapatkan bapaknya itu. Perempuan tu pula dia jadi dilema lah. Dia duduk di atas ni. Orang duk riuh rendah, duk abang kata, hang tak turun ke pak hang sakit bawah tu. Dia nak turun, duk ingat tok laki dia, duk abang kata, hang jangan turun mana-mana pun pasal aku nak keluar pergi musafir ni. Jadi dia pun duk kelui lagu, duk kelui ikut tingkap macam tu lah. Dia kata, hampa pergi jumpa Nabi Zat, hampa pergi tanya Nabi Zat, boleh tak boleh aku nak turun ke bawah ni, sedangkan suami aku tak bagi aku turun, dan waktu yang sama pak aku sakit. Tuan-tuan nampak tak? Tak edil lah kat kita hari ni kan, zaman Nabi ni. Tapi kalau kita baca apa-apa nampak macam lagu nak jadi. Bila dah ada orang pergi jumpa Nabi SAW, dia pergi habaq dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada satu perempuan ni, laki dia tak ada. Sebelum tu laki dia pesan, kata hang jangan turun bawah, apa jadi pun jangan turun. Lah ni masalah di bawah rumah tu pak dia sakit, dia nak turun tengok pak dia, boleh tak boleh, tapi laki dia tak bagi. Apa kata Nabi? Nabi kata, perbuat taat olehmu akan suamimu. Nabi kata, perbuat taatlah olehmu akan suamimu pula. Nabi kata kat dia, Nabi kata, dengar cakap suami hang. Maknanya pak saya sakit macam mana ni? Pak hang sakit tu biar dia sakit, nak buat macam mana? Dan tak ayat macam tu. Maka mati bapaknya sahnya. Lepas daripada tu pak dia pun meninggal dalam keadaan dia tak turun pergi tengok pak dia yang sakit tu. Tuan-tuan, tu cerita sedih kan. Kalau jadi belah, apa orang kata apa, belah kampung Binjai ni, orang kata apa laki dia buta perut sungguh lah. Hang nak keluar pergi musafir, hang keluar lah, tapi nu bini hang bagilah turun nak tengok pak dia. Dah pak dia sakit tak tengok, lepas tu pula pak dia mati. Sakit tu sampai ke mati. Anda nampak tak? Maka minta izin perempuan itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarkan mengikut akan jenazah bapaknya itu. Dia pun pergi minta habaq, panggil orang. Dia kata, hampa pergi jumpa Nabi Zat. Dia kata, pergi tanya Nabi Zat, boleh tak boleh aku nak pergi turun pergi tengok pak aku yang meninggal ni. Hak tadi sakit tak apalah, mungkin dia hidup lagi tak ada masalah, tapi ni hak mati ni. Hak mati ni macam mana? Aku nak pergi tengok dia mati. Lepas tu aku kalau boleh aku nak hantar jenazah dia pergi ke kubur apa semua ni, boleh tak boleh? Hampa pergi tanya Nabi Zat, kokok Nabi kata boleh sebab mati ni. Maka sabda Nabi SAW, berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikutlah olehmu akan janji suamimu itu. Nabi pun tetap berkeras juga. Nabi kata mati pun matilah. Nabi kata yang penting hang duduk atas tu, hang jangan duduk turun bawah. Nabi kata. Tuan-tuan nampak tak? Dan Nabi pun bila kata macam tu, Nabi pun taruh jugalah. Nabi kata kalau hang turun bawah apa, hang nak buat apa? Hang nak mandi mayat pak hang ke? Sudah pasti tidak. Hang nak kapan mayat pak hang ke? Tak. Ataupun hang nak korek liang lahat pak hang ke? Hang nak buat? Tak. Hang turun-turun tu hang kira nak teriak ya. Betul tak betul tak sekalian? Lah kalau kita fikir lah, orang perempuan duk kalut sangat, abang jom kita pergi tengok orang mati ni, kita tanya dia, agak-agak hang nak pergi tengok, hang nak buat apa? Hang nak tolong baca talqin bagi kat dia ke? Tak. Duk teriak ya tuan sekalian. Sebab itulah dalam agama kita ni dimakruhkan bagi orang perempuan untuk nak keluar pergi tengok jenazah. Makruh kan? Bukan disunatkan juga bagi orang lelaki untuk nak tengok jenazah perempuan. Tuan-tuan jangan duk fikir macam tu pula. Kena hak meninggal itu pula janda mana tau. Dia kata, hantar dengar ustaz kata malam tu hampa tak boleh tengok, makruh. Aku boleh tengok lah, aku orang lelaki. Dia kata rupanya pergi tengok janda. Tak, bukan macam tu juga. Yang tu pula jadi haram pula tuan-tuan sekalian. Duk pergi tengok bini orang. Lepas tu pergi tengok, duk pergi ambil fatwa pula. Kata apa, dulu sahabat Nabi picum dari Nabi, kita pun tarik-tarik. Kan tu picum dari janda tu hak meninggal tu. Tak. Tuan-tuan perasan tak benda ni jadi macam mana? Kita tak nampak benda ni kan? Dia terjadi ketika mana berlakunya hak meninggal itu adik-beradik kita, ipak dua kita dia jadi lagu tu.
Dia jadi apa tuan-tuan? Orang kita ni dia pegang penghormatan yang terakhir. Saya tak tahulah mai tang mana penghormatan yang terakhir tu. Baru ni ada orang tanya Datuk Seri Hassan, bekas mufti kerajaan Pulau Pinang. Orang tanya ni Datuk Seri, mayat ni dia kata boleh tak boleh, ada satu mayat ni dia meninggal lama dah, hospital dah selesai apa semua dah, balik-balik rumah apa semua, ada anak dia daripada mana, daripada Sabah, baru duk tekan balik mai ke Penang. Mayat dah selesai dah. Orang jurukuasa masjid hak duk urus mayat ni apa semua, dia kata jom kita dah habis sembahyang apa semua, jom kita bawa pergi ke kubur tengok. Dah tu anak dia duduk kenjui mai dah tu, nak balik mai ni. Dia kata pukul berapa nak boleh sampai? Dia kata dak mai pasal nak tengok je mayat. Apa? Datuk Seri Hassan dia kata apa tuan-tuan? Dia kata tak apalah, kalau depa sampai di tanah perkuburan tu, waktu kubur, waktu mayat tu masuk dalam kubur tu kan, kita buka muka waktu tu kan. Waktu tu lah bagi dia tengok Ustaz, lepas tu kita akan buih apa. Tuan nampak tak? Maknanya apa? Amalan-amalan tu kalau melambatkan mayat dia jadi haram. Kan kita lepas daripada kita dah mandi apa semua, kita akan letak dalam masjid, kita letak dalam rumah. Bila letak dalam rumah, kita akan panggil semua, mai mana anak dia apa semua, mai lekas cium dari ni. Anak dia pun cium kan, lepas tu lagi apa nama bini dia mai cium, lepas tu kak ipar pun nak mai cium ya. Tentu Mozan nak benda tu. Kita orang hak duk ngaji agama, dia tengok-tengok, kak ipar dia ni batil ayang semayang ni kan, tapi bukan ayang semayang mayat tu lah kan, dia dah mati dah, tak ada apa dah. Dak pasal dia tukar ibak, dia picu. Boleh tak boleh tuan sekalian? Benda tu tak boleh, tapi main dengan keadaan hari tu dengan penuh kesedihan apa semua, dia pula duk picum, habis kak ipar pula ni sepupu dia ni daripada kecil duk main masak-masak sampai ketua. Oh, sepupu dia perempuan, dia pun nak main cum juga. Dia kata aku tak ada dia beradik dah, dia ni lah duk tolong aku apa semua. Dia pun turun picum juga. Kita nak kata apa? Kita muhimmah ni waktu tu cari tak jumpa lah. Pakai duk halo ustaz, nah ustaz ni macam mana hukum apa semua, awak haji bila meninggal? Dia kata sebulan lebih dah. Tanya apa, dah habis dah. Tidak betul tuan sekalian. Tuan duk angguk-angguk tapi jadi depan mata tuan nak buat ke mana? Nak pergi pegang ke jangan duk cium, benda ni haram ni. Dia tahan siapa? Dia kata bagi kat kita envelope RM5 tu nyeh tu, keluar pun tak kata apa, kita buat. Minta maaf cakap lah. Allahu Akbar. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, Nabi tak bagi dia pergi tengok yang kata pak dia hak meninggal ni. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikutlah olehmu akan janji suamimu itu. Hang dengar pesan suami hang. Suami hang kata jangan turun walaupun bapa hang meninggal sekalipun. Maka ditanamkan orang akan bapaknya itu, padahal perempuan itu tiada hadir kepadanya dan tiada melihat ia akan dia. Pak dia pun orang dah tanam apa semua, dia jadi riuh rendah lah waktu tu. Apalah anak ni dia jadi, hang suami pun kata mengaji agama pun hang abang lah bagi, dia jadi riuh rendah macam tu. Benda ni sampai ke telinga Nabi SAW. Bila sampai di telinga Nabi, maka setelah itu menyuruh oleh Rasulullah SAW kepadanya, mengkhabarkan akan dia bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan bagi bapaknya itu sebab taat bagi suaminya. Tuan-tuan nampak dah? Nabi panggil dia, Nabi kata lah ni aku nak abang bagi kat hang jangan bimbang. Orang duk fitnah suami hang, orang duk kata kat hang macam-macam, hang jangan bimbang. Pasal apa? Oleh kerana hang taat kepada suami hang, hasil didikan daripada bapa hang, Allah Taala telah mengampunkan dosa-dosa bapa hang. Tuan nampak dah? Lepas ni kita selaku bapa, kita kena abang kat anak-anak perempuan kita. Hang bila hang dah menikah, hang kena dengar cakap suami hang. Apa pun hang kena dengar cakap suami hang. Kalau pak sakit ke pak jadi apa pun, kalau suami hang tak bagi, hang jangan duk gagah keluar mai. Kita pesan macam tu tuan-tuan. Tiba-tiba kita meninggal waktu tu, Allah Taala akan mengampunkan dosa kita pasal kita pesan benda yang sebenarnya yang perlu ditunaikan oleh anak kita kepada suami dia, hak anak kita kepada suami dia. Selesai. Boleh faham tuan-tuan? Lagu duk angguk-angguk juga bila kita batuk. Bila kita sakit, adik hamba ni hak duduk di Matang Damak Lot tak balik mai ke? Dah kata lelaki dia tak bagi. Tu dia aku tak pergi menikah dengan orang Matang Damak Lot tu dia.
Baik menikah dengan orang balik pulau. Ada begitu tu. Baik menikah dengan orang balik pulau. Dah hak nikah matang demak lok dia tu ustaz. Tu dia lah ustaz tu mengaji ke mana tu. Yang ni. Hak kita buka kitab malam ni kita lah tu. Kan? Aku sampai sakit ni tak tahu kata aku nak mati dah sampai tak boleh. Hang tak mau mai tengok aku pun gaduh dengan menantu. Hang tak mau mai tengok aku pun hang bagilah anak aku mai tengok. Kok dia boleh tengok hari last nak tengok aku ke apa tu tak syok Boleh faham tak sekalian? Lepas ni tuan-tuan kena pesan. Sebab apa? Anak kita hak perempuan ni, kita menjadi wali kepada dia ketika mana dia nak menikah apa semua. Lepas tu bila dia sudah menjadi hak kepada suami dia, jangan kita duk kacau lagi urusan mereka, biar mereka lah yang menguruskan. Cuma kita pesan ya, waktu kita nak wakilkan kepada anak, kepada menantu tu, kan kita ada wakil waktu tu, anak ni aku nak bagi kat hang kepada menantu aku, wahai menantu yang aku sayang, hang jagalah elok-elok. Kan? Ni kita dulu duduk pesan tangan pula. Ni hang jaga elok-elok, aku jentik pun tak pernah. Kalau buat apa-apa nanti satu kampung pinjam nanti turun. Hai, tu ayah besar. Karut semua tu. Agama tak ajar macam tu. Boleh faham tak sekalian Kadang-kadang dia jadi lagu tu, dia kacau habis-habis. Hak menantu ni pula bila dah kacau urusan kehidupan. Tuan-tuan pun kalau pak mentua duk kacau macam mana tuan-tuan? Hai, kita pun dia keluar main panglima hitam tu. Duk kacau pak mentua tu buat ni. Hang balik mai ajak suami hang balik mai. Tak boleh kata ayah, suami ni nak kena pergi mengaji. Tinggal mengaji balik mai ni, arahan ayah ni dengar ni. Abdul Wahub punya arahan. Tuan-tuan, agama dia tengok sampai taraf tu. Boleh faham Sikit lagi kita baca. Dan setengah daripada adab yang lazim di atas isterinya itu, iaitulah kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya yang baik. Tuan-tuan tulis tambah tu, kelakuan suaminya yang baik, bukan kelakuan suaminya semua. Kalau suami dia jahat ni, dia tak boleh kasih sayang, dia kena keras. Kan? Dia suami dia nak berubah, suami dia nak buat benda baik, dia kena sokong. Suami dia nak pergi mengaji, dia kena sokong. Kan? Abang kerja duk pergi mengaji ni, dia kata bila nak pergi orang kata nak pergi berjalan-jalan ke apa, dia kira lagu tu. Kan? Jangan dia kena sokong suami dia. Tapi kalau suami dia buat jahat, dia tak boleh sokong. Kan? Abang kata sikit kat dia abang, dia tak boleh yang kata isteri ni. Dan apa lagi tugas dia? Dan memeliharakan ia akan harta suaminya, sama ada suaminya itu hadir ataupun ghaib. Dia jaga harta suami dia, dia jimat cermat. Suami dia ada ke, suami dia tak ada ke, dia jimat cermat. Saya pernah bagi contoh, tak tahu di sini ke di mana tuan-tuan sekalian. Hak suami dia, kalau adik-beradik dia sendiri pun nak main pinjam kan nak main apa, wajib dia tanya suami dia dulu. Kereta suami dia tak pakai, suami dia duk pergi kerja di Kelang naik motor aja. Lepas tu adik ipar main daripada mana, atau dia kata kak aku nak pinjam kereta abang, tak boleh tak, aku dah kerja sikit ni. Ambil lah. Tak apa, hang tak tanya abang ke? Tak apa abang hang yang bimbang, abang hang Sporting punya, Sporting Lisbon punya, ibu gitu pula. Bagus abang hang tak ada masalah punya. Kita pula balik-balik kereta aku pakai mana? Dia kata tadi adik ambil kereta ni. Tuan, sekali tak apa, dua kali, tiga kali. Lah kali ni buat keluar kalam, awak kereta tu hang jual kat dia ke? Marah tu. Tuan-tuan kereta kita ada apa-apa kena tanya kita dulu lah. Jangan duk ikut dan pergi bagi, walaupun nampak macam kita ni nampak macam Sporting punya orang, tapi kena tanya juga. Abang dia ni nak pakai, boleh tak? Kena tanya tuan sekalian. Boleh Dan kasih sayang ia, dan kasih sayang ia dengan segala karabah suaminya, dengan adik-beradik suami. Tuan-tuan sekalian, dengan adik-beradik suami dia nak kena kasih sayang. Bukan duk cemburu. Waktu suami bila balik kampung, kan suami nanti akan bawa keluar RM50 ke RM100 ke, bawa keluar, mak ambil mak ni duit belanja, bini duk kali lain macam. Duk lah kereta pasang. Amboi sayang sungguh kat mak dia tu, sampai tiap-tiap bulan bagi RM100, kita ni RM50 pun tak bagi. Tu mula cemburu tu. Agak-agak tu nak kata apa? Ambil kah RM2,000, senyap ke tu? Kita kata kat dia, aku buat ni bukan untuk apa, ni mak aku kata ni, aku ni suami, aku orang lelaki ni wajib taat kepada mak. Hang tu bini, hang tu duduk dengan aku dah, awak tak cukup makan kan sebelum ni? Kita pula duk bagi ceramah dekat dia pula. Dia kata abang duk bagi, selalu duk bagi, kita tak payahlah bagi kerak-kerak. Dia boh gitu. Tuan-tuan berani buat gitu kah? Tobat lagu tak berani ni. Kan?
Jangan duk bagi kerap-kerap. Dia kata, tuan-tuan, dia jadi lugu tu, dia jadi cemburu. Kita baik dengan adik-beradik kita, dia jadi cemburu. Benda macam ni tuan-tuan nak kena selesai buat. Habang kat dia kata, hang nak jadi bini aku, hang kena kasih kepada qarabah aku. Sebenarnya untuk apa tuan-tuan sekalian? Dia falsafah dia macam mana? Apabila isteri kita kasih kepada adik-beradik kita, secara tak langsung kita juga akan kasih kepada adik-beradik dia. Boleh faham tuan sekalian? Tapi kalau isteri kita ada buat mengkera dengan adik-beradik kita, kita pun buat mengkera dengan adik-beradik dia, lagi kita buat mengkera. Pak mentua nak main rumah pun tarik muka langsung. Halau kucing tuan-tuan sekalian, halau kucing tu, pergi dah balik, tunggu berapa hari. Pak mentua berasa dah, halau aku tu. Rupanya dan saja nampak kucing tu dia halau kucing, rupanya nak halau pak mentua. Berasa tuan sekalian. Pasal apa? Pasal bini kita pun tak apa baik dengan mak pak kita. Kita pun macam mana dengan mak pak dia? Dia jadi timbal balik macam tu. Jadi agama dia ajak kita. Dan kasih sayang ia akan segala anak suaminya, dan juga memeliharakan ia daripada memaki anaknya. Tuan-tuan, jangan duk cakap benda yang tak elok. Habaq kepada mak kita, habaq kepada isteri kita. Pasal apa? Dalam agama ni dia mendahulukan seorang ibu daripada seorang bapa. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Juraij? Kan, kisah Juraij tu kita pernah dengar tuan-tuan. Macam mana Juraij dia seorang ahlul ibadah. Ketika mana dia duduk semayang, dia duduk ibadat ni, tiba-tiba mak dia pi. Waktu tu dia duduk tengah duduk buat semayang sunat, mak dia pi. Mak dia panggil dia, wahai Juraij, mak mai ni. Dia pun duduk fikir, aku nak dengar kat mak aku ke ataupun aku nak teruskan semayang. Yang aku duduk sembah ni Allah, sedangkan hak panggil aku ni mak aku. Maknanya mak aku ni tak besar mana dengan Allah Ta'ala. Padahal amalan yang dia buat tu amalan sunat. Dia boleh berhenti, tak ada masalah apa. Bukan amalan wajib dia buat. Maka dia pun tak peduli hak mak dia panggil ni, dia terus meneruskan amalan dia. Duk esok mak dia pergi pula. Mak dia kata, Juraij ni mak mai ni. Macam tu juga dia duk fikir tengah duk semayang tu. Kan? Dia tak peduli mak dia. Kali ketiga mak dia pergi, mak dia kata apa? Juraij, mak mai ni. Dia tak peduli juga, dia teruskan dengan ibadat dia. Sampai mak dia kata apa? Ya Allah, timpakan kepada Juraij. Ni doa ibu ni cukup bahaya tuan-tuan sekalian ni. Sebab tu kena pesan kat bini kita, walaupun kita ni keras, tapi hak bini kita tu lagi hebat tu, suara dia tu. Pasal agama kata apa tuan-tuan? Sahabat Nabi pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa saya nak buat taat? Nabi kata kepada ummuka, kepada mak hang. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Kepada mak hang. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Kepada mak hang. Ketiga kali Nabi sebut. Kali keempat baru Nabi sebut, buatlah baik kepada pak hang. Maknanya kita bapa ni duduk tempat yang keempat tuan-tuan sekalian. Selepas daripada 3 kali adalah kepada isteri kita ataupun kepada ibu kita. Jadi yang kata ibu Juraij ni pun dia pun minta kepada Allah, ya Allah, timpakan fitnah kepada Juraij sebelum daripada dia meninggal, sebelum daripada wafatnya, iaitulah ditimpakan dengan benda yang tak elok. Apa dia? Iaitulah ditimpakan dengan perempuan yang tidak baik yang akan merosakkan dia. Mak dia minta macam tu sendiri. Mak dia minta kepada Allah supaya Allah ajak dia. Kan? Bagi ajak dia tu biar dia tahu sikit yang kata mak dia ni. Rupa-rupanya yang kata doa ibu ni tuan-tuan sekalian cukup masin doa ibu. Kan? Jadi sungguh satu hari ada orang yang duk dengki kepada Juraij yang sedang beribadat. Juraij ni dia duduk, dia buat satu rumah ibadat tu, dia buat di atas di atas gunung. Jadi orang pun bakal duk cerita bab dia. Ada orang kata bagus sungguhlah Juraij ni, dia sampai pergi duduk atas gunung tu dia ibadat pasal tak mau duk sibuk dengan kita ni. Kan kita ni karut dengan dunia ni, karut dia boleh tinggal dunia pergi duduk atas tu. Tiba-tiba ada orang yang berhati busuk kata apa? Betul ke dia buat ibadat tu? Hak tu yang naik tu. Celah tu pula dengar pula kat satu perempuan pelacur pula. Perempuan tu pula dia kata tak apa. Kalau hampa nak suruh aku nak pergi tengok dia tu betul tak boleh dia buat ibadat, aku boleh pergi tengok. Dia pun sudah pergi tuan-tuan sekalian. Dia sudah pergi kacau Juraij tengah buat amal ibadat. Kan dia kacau Juraij tak layan lah orang kuat iman punya orang. Pelacur tu serak, pelacur tu cantik. Bila kacau dia buat tak erti ya. Bila tak erti tuan-tuan, perempuan tu pun turun daripada tempat ibadat Juraij, jumpa pula seorang pengembala kambing. Dan dia berzina dengan pengembala kambing tu, dapat anak. Bila dapat anak, perempuan tu sudah tabak fitnah dalam masyarakat. Dia kata ni, hampa duk kata Juraij ni orang bagus. Ni hampa tengok ni dalam perut aku ni. Perut aku ni hasil daripada perzinaan aku dengan dia. Tuan-tuan, senjata utama nak menjatuhkan orang lelaki adalah orang perempuan. Jaga elok. Dia boleh jadi dua tu.
Kan dia boleh duk pergi tabung fitnah, dia bubuh dalam Facebook kampung Binjai ke apa ke, apalah ustaz ni. Awal tengoklah anak dara kampung Binjai seorang telah dimengandungkan oleh ustaz ni. Tuan-tuan percaya terus dah. Oi, Ustaz Luqman duk baca lagu tu, jahanam saya pakai tak mai dah bulan depan, padahal saya kena fitnah. Contoh dia macam tu. Betul tak betul? Yang tu nombor 836 punya cerita. Yang sebetulnya tu yang 6 harakat tu yang jahanam tu. Patutlah pun derai sangat. Hadis yang dia baca tadi kena atas kepala dia. Dia pergi kot tu pula dah. Dan apa jadi kepada Juraij? Sehinggakan orang ni dah tak tahu dah yang mana betul, yang mana tak betul. Yang tu depa tak di depa tak belakang, depa pi tangkap dia, depa pukul yang kata pukul Juraij tu. Sehinggalah Juraij ni dia tahu. Dia kata aku kenal macam ni disebabkan doa ibu aku kepada aku. Sebab tu orang perempuan jaga elok, jangan doa tak elok kepada anak-anak. Selepas daripada tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak bantu juga Juraij. Anak tu dilahirkan, Juraij kata lah ni hampa bawa main anak tu kat aku. Kan bila anak tu main kepada dia dengan jari dia tekan di pusat anak tu. Dia pegang tekan di pusat bayi tu, dia tanya bayi tu. Dia kata, wahai budak, dia kata, sebenarnya siapakah bapa yang sebetulnya kepada hang ni? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, budak tu bercakap dan mengatakan bapa ataupun yang telah mengandungkan mak dia adalah hasil daripada perzinaan dengan gembala kambing tadi. Dalam hadis cerita, budak ni di antara 4 budak yang bercakap ketika mana waktu kecil. Selain daripada dia, iaitulah Nabi Isa alaihi salam. Selain daripada Nabi Isa, iaitulah anak kepada Masyitah. Kan kita pernah dengar cerita tu. Budak-budak boleh bercakap. Termasuklah budak boleh bercakap adalah anak kepada gembala kambing yang dituduhkan Juraij yang menyebabkan perzinaan ini berlaku. Bila budak tu boleh bercakap, orang pakat terkejut. Budak tuan-tuan baru keluar 3 hari 4 hari boleh bercakap. Pakat terkejut habis. Bila terkejut, apa jadi kepada mereka ni? Mereka pun terus pergi jumpa Juraij. Kami minta maaf banyak-banyak, kami dah sapu hang tadi ni, kami tak tahu. Kata hang tak buat benda-benda yang macam ni. Tuan-tuan, ala kulli hal, nak abang cerita ni apa? Doa seorang ibu. Kita pun ada hari ni, kita habaq kepada isteri kita, hang jangan duk maki tak tahu hala kepada anak-anak kita ni. Beletiak, silakan beletiak, tak ada masalah. Di hujung letiran kita, jangan lupa kita mendoakan anak-anak kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab doa seorang ibu tu amat masin. Doa seorang ibu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan memeliharakan pula daripada melawan perkataan suaminya. Jangan duk lawan dengan cakap suami, jangan duk melawan. Kalau nak bagi nasihat, kalau nak bagi pandangan, tak ada masalah. Kan isteri boleh kata, abang saya nak sihat abang sikit, abang ni saya nak bagi pandangan sikit. Yang tu tak ada masalah apa. Cuma jangan duduk pi lawan cakap dia. Apatah lagi duduk pi pelekeh dia pula depan orang pula. Ada jenis isteri macam tu. Kan kita tanya haji nampak steady haji tengok bini kita steady apa tu, kecil manis cukup kuat. Dia buka rahsia kita. Nampak tuan sekalian? Kita main dengan misal bertarin sikit punya panglima punya, tiba-tiba orang tanya kita, haji sihat haji? Bini kita sudah pergi jawab, sihat apa? Terajang pun jatuh. Siapa yang jadi hantu yang sebenarnya ni? Kan? Baik. Dan sabda Nabi SAW, dia kata, bermula yang terlebih hampir perempuan kepada rahmat Tuhannya itu, iaitulah apabila ia duduk di dalam rumahnya. Perempuan yang bagus adalah perempuan yang jenis duduk dalam rumah, dia bukan kaki ranjau keluar pergi mata, jenis macam tu. Kan dia tak keluar sebab boleh mencemarkan maruah. Kan ni pantang ada pasal malam, muka dia antara orang yang duk keliling pi. Dia kira pi pasal malamnya. Sampai orang panggil minah pasal malam dekat dia ni. Bini kita, kita tak mau. Dan bahawa sesungguhnya, dia kata apa? Sembahyang perempuan itu yang di dalam serambi rumahnya itu terlebih afdal ia daripada sembahyangnya di dalam masjid. Orang perempuan, khususnya orang perempuan muda, sembahyang di rumah lebih baik daripada sembahyang di masjid. Cerita dia. Pasal tu tuan-tuan mai sini tak bawa bini, betul tak? Pasal dia pegang hadis ni. Kan main sorang-sorang tu nak ajak bini pun kan, padahal benda lain nak berlaku, betul tak? Jomlah kita pergi mengaji. Dia angkat tangan, dia kata penyepah mau, kata pergi mengaji lah. Abang pergi sorang-sorang sudah, dia ajar saya apa-apa. Bila dia dengar hadis ni, dia pun kemah balik. Dia kata pasal tu aku tak main bini aku tak dengar ustaz kata apa, sembahyang di rumah lebih baik daripada sembahyang di masjid. Dia buat ayat ni kan.
Baik, dia kata dan bahawa sesungguhnya semayang di dalam serambi rumahnya itu terlebih afdal ia daripada semayang di dalam masjid, dan semayangnya di tengah rumah itu terlebih afdal ia daripada semayangnya di dalam serambi rumahnya, dan semayang di dalam bilik rumahnya itu terlebih afdal daripada semayang di tengah rumahnya. Tuan-tuan, nak abang apa kat kita? Orang perempuan ni semayang di rumah itu lebih baik. Cerita dia macam tu. Kalau dia mai ke masjid mendatangkan fitnah. Kalau mai tak ada fitnah apa, tak ada masalah. Silakan. Mai dengan suami duk mai semayang apa semua, tak ada masalah lah. Melainkan bila dia mai di masjid ni, macam-macam cerita punya dia dapat di masjid. Balik duk cerita atas motor, Allah abang anak dia tu sekian-sekian. Kata hang boleh berita ni tang mana? Tang masjid. Rupanya masjid pusat penyebaran fitnah. Tu yang tu hang semayang di rumah bang. Boleh faham tak? Dan apabila wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Lepas ni dia akan main lagi. Bila orang perempuan tu dia nak keluar rumah tu, macam mana cara dia nak keluar rumah tu, macam mana cara pakaian dia, apa yang perlu dia buat, dia akan main. Dia akan cerita tentang orang perempuan. Tuan-tuan, hak duk baca tuan-tuan ni, hak kita duk baca ni orang perempuan, tentang orang perempuan ni, sebenarnya kita lah nak kena tegur. Tidak, tuan-tuan jangan seronok ya. Cantik ustaz, malam ni mau duduk lunyai bagi derai sikit. Jangan duduk gitu. Kita ni nak tegur mereka tu, hang kena buat macam ni, hang kena buat macam ni. Dan dia pun kata, abang kalau abang nak suruh saya buat macam ni, abang pun kena buat lah macam tu juga. Kita pun sama-sama berubah lah. Ni duk kira bagi bini kita ya, nak suruh dia wangi, nak suruh dia apa, yang kita pun duk bau temakau lagu mana. Boleh faham tuan sekalian? Cerita dia macam tu. Sama-sama berubah lah. Sebab agama kata apa? Dalam Quran kata apa? At-tayyibuna lit-tayyibat. Kalau kita nak at-tayyibat, kita nak isteri kita ni bagus, kita kena menjadi tayyibun, iaitulah orang yang bagus juga. Ni dekat orang perempuan yang kita nak suruh jadi bagus, mai tang kita tak bagus. Duk abang hang ni jaga mulut hang ni, hang tahu dak mulut hang ni mulut neraka apa semua ni orang duk abang. Dia kata abang pun lebih kurang mulut neraka ya. Pasal apa saya yang mulut neraka, abang tak. Maknanya kita duk suruh dia, sedangkan kita tak berubah pun. Yang tu tak kena tuan-tuan sekalian. Hang baca bila kitab Muhimmah khatam 60 kali sekalipun, dia takkan jadi elok juga kalau kita nak berubah sedangkan kita tak mau berubah. Okey? Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.